Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahim dan kasih sayangnya bertemu kita pada petang ini bagi meneruskan pembacaan daripada kitab suci Al-Quranul Karim melalui tafsir Al-Jalalain daripada surah Ibrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود. Alhamdulillah, semalam kita berhenti pada ayat ulaika fi dhalalin ba'id. Ulaika fi dhalalin ba'id. Hari ini kita memulakan pembacaan daripada surah daripada ayat wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Kesinambungan antara ayat yang sebelum ini dengan ayat yang kita baca sekarang dan ayat yang seterusnya adalah ayat yang pertama menerangkan tentang risalah ataupun nubuwah yang khas, iaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka susunan penceritaannya, yang pertama menerangkan perihal bahawasanya telah diturunkan syariat secara khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua ini menceritakan perihal nubuwah dan risalah kepada semua nabi secara umum. Ayat yang seterusnya akan menceritakan perihal nubuwah dan risalah kepada nabi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, iaitu dimulakan dengan penceritaan berkaitan Nabi Musa alaihi salam. Ingat, susur galur penceritaannya ataupun tanasub ini dipanggil apa? Ilmu munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ingat munasabahnya, rujuk balik keterangan semalam dan keterangan sebentar tadi. Wa ma arsalna min rasulin.
illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum wa ma arsalna. Jumlah ini didatangkan dalam uslub hasar, iaitu didatangkan dengan nafi yang selepasnya mempunyai istithna. Nafi yang selepasnya ada adatul istithna, illa adatul istithna. Dan di dalam ayat ini juga didatangkan an-nakiratu fi siyaqin nafi, didatangkan min zaidah ataupun min silah sebagai taukid ataupun takkid. Setelah melihat kepada pelbagai asalib balaghah yang didatangkan di dalam ayat ini, ditambah dengan fi'il madhi yang telah digunakan, ia menggambarkan yang pertama, iaitu perihal perkara yang ingin disampaikan di dalam ayat ini adalah umum, tanpa kecuali. Dalam ilmu usulil fiqh, an-nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umum. Nakirah yang berada di dalam ayat nafi memberi makna umum. Lalu ayat ini menyatakan ataupun memberi faham, tidaklah kami telah menghantar seorang rasul pun. Maknanya tidak ada mana-mana rasul yang terkecuali dengan khabar yang akan disampaikan. Apatah lagi ia ditakkidkan dengan min zaidah ataupun min silah. Ia beri faham kepada kita semua, sami' dan mukallaf, bahawasanya perihal bahawasanya setiap rasul, perihal bahawasanya rasul akan dihantar kepada kaumnya dengan bahasa yang sama digunakan oleh kaum tersebut. Fakta ini adalah bersifat umum tanpa kecuali. Ambil perhatian uslub balaghah yang mana yang menerbitkan fakta ini. Telah diterangkan bahawasanya fakta yang menyatakan setiap rasul ataupun rasul itu dihantar dengan bahasa yang sama digunakan oleh kaumnya. Fakta ini adalah bersifat umum tanpa kecuali. Wa ma arsalna min rasulin. Dapatkan zauq daripada ayat, daripada perkataan min rasulin. Min zaidah, min silah memberi makna takkid, mentakkidkan bahawasanya tidak ada satu orang rasul pun yang terkecuali. Tidaklah seorang rasul pun yang telah kami utuskan, akan mereka, wahai Muhammad, illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Melainkan Nabi itu, Rasul itu akan diutuskan bersama dengan bahasa, kaum yang Nabi itu diutuskan kepada mereka. Liyubayyina lahum. Liyubayyina lahum, lam ini adalah illah. Apakah hikmah ataupun apakah maslahat setiap rasul itu dihantar dengan bahasa yang sama yang digunakan oleh kaumnya? Maka telah diterangkan di dalam ayat ini, illa liyubayyina lahum, supaya rasul itu
menjelaskan kepada mereka, illa liyubayyina lahum, supaya Rasul itu menjelaskan kepada mereka. Ayat liyubayyina lahum ini, fi'il liyubayyina, yubayyina, bayyana yubayyinu ni fi'il muta'addi, tidak disebut maf'ulnya. Ingat, kita akan temui seumpama ini dalam Al-Quran, dihazafkan ma'mul. Antara faedah menghazafkan ma'mul, antara faedahnya adalah untuk ta'mim, umum. Misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Tidak dinyatakan pertolongan dalam bidang apa yang kami memohon bantuan daripadamu. Maka dihazafkan muta'alliq kepada nasta'in adalah untuk menyatakan perkara yang kita meminta isti'anah daripada Allah itu adalah umum semua perkara. Kita perlukan kana huwa ta'ala. Itu di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam ayat ini tidak dinyatakan maf'ul kepada yubayyin, bukan kerana ta'mim. Sebab itu diterangkan muqtada daripada hazaf itu perlu melihat siyaqul ayat. Ingat balik semalam perbahasan kita, wa innal kafirin fi dhalalin ba'id, ulaika fi dhalalin ba'id. Ingat apa yang saya sebutkan semalam. Mufassir Jalalain telah mentakdirkan ulaika fi dhalalin ba'id anil haq. Apa keperluan mentakdirkan? Kerana ba'uda, dia adalah fi'il yang ada muta'allaq dengannya. Dia adalah fi'il yang ada silah kepadanya. Menjadi tugas mufassir untuk zahirkan ketika mentafsirkan. Mereka itu berada di dalam kesesatan yang jauh. Yang jauh. Apa? Jauh daripada hak. Nampak? Maka kita akan dapati mufassir Jalalain akan menzahirkan. Samalah juga dalam ayat ini. Liyubayyina lahum. Yubayyina fi'il muta'addi. Yubayyina fi'il muta'addi. Bila dia fi'il muta'addi, pasti ada maf'ul. Cuma di sini tidak dikatakan dihazafkan maf'ul kerana untuk menyatakan ta'mim. Bukan. Tetapi ada maf'ul yang khas. Maf'ul yang khas. Kalau maf'ul itu khas, mengapa dihazafkan? Maka dihazafkan lil ilmi bihi. Lil ilmi bihi. Illa liyubayyina lahum telah ditafsirkan dengan illa. Liyubayyina lahum ditafsirkan dengan liyufahimahum. Liyufahimahum. Liyubayyina lahum liyufahimahum. Apa maf'ul kepada liyubayyina lahum? Ma atabihi. Ma atabihi adalah maf'ul kepada yubayyina yang ditafsirkan dengan liyufahimah. Dihazafkan kerana maklum. Maklum bahawasanya Rasul apabila dihantar, tugasnya untuk tabyin dan tafhim. Tafhim apa? Perkara yang dia dihantar untuk perkara tersebut. Dia dihantar untuk perkara tersebut. Nampak? Dan inilah yang semalam saya sebutkan menjadi dalil bahawasanya yang diturunkan oleh Allah iaitu wahyu, yang diturunkan oleh Allah iaitu kitab, manusia tidak istighna untuk memahaminya tanpa melalui Nabi.
Tidak istighna. Kerana itulah konsep ataupun sunnatullah yang Allah Ta'ala telah buat. Diturunkan wahyu bersama dengan Nabi. Diturunkan kitab bersama dengan Nabi. Nabi itulah yang menerangkan kitab tersebut. Seperti mana yang disebut tentang Rasulullah, bahawasanya litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, supaya kamu wahai Muhammad menjelaskan apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dan hujah ini menjadi hujah kepada kita untuk menolak anti hadis yang mengatakan Al-Quran sahaja sudah memadai, tidak perlu bayan daripada Nabi. Bayan daripada Nabi adalah hadis. Hujah kita menolak golongan anti hadis. Bayan daripada Nabi, tafhim daripada Nabi, tabiin daripada Nabi adalah hadis. Dan sudah tentu mubayyan dengan bayan adalah dua benda yang berbeza. Bila dikatakan Nabi terangkan Al-Quran, sudah tentu yang diterangkan dengan ayat yang digunakan untuk menerangkan dua benda yang berbeza. Yang diterangkan itu adalah Al-Quran. Yang menjadi penjelas kepadanya adalah apa? Adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya bayan ini ataupun tabiin, ayat yang kita gunakan ataupun syarahan, bayan ke, tabiin ke, tafhim ke, dia mesti lagi banyak daripada mubayyan. Contohnya matan. Bila nak syarahkan matan, syarah tu dia lagi banyak daripada matan. Maka disitulah keluar logik jumlah hadis itu, jumlah perkataan-perkataan hadis, ayat-ayat hadis, jumlahnya lagi banyak daripada Al-Quran. Kerana sifat hadis itu adalah bayan. Sifat hadis itu adalah bayan. Nampak tak? Sekaligus ayat yang saya bacakan tadi, litubayyina linnas, ayat itu menjadi dalil dalam ilmu usulul fiqh, bahawasanya dalam bab apa? Takhsis, dalam bab mukhassis, bahawasanya boleh sahaja as-sunnatu tukhassisul Quran. Sunnah mentakhsiskan Al-Quran. Sunnah maksudnya perkara yang ada dalam hadis mentaqyidkan. Ayat dalam Al-Quran mutlak, hadis muqayyad, maka hadis itu mentaqyidkan Al-Quran. Kerana takhsis, taqyid, ini semua dia masuk dalam kategori apa? Dia masuk dalam kategori bayan. Dan apatah lagi bab apa? Mujmal dengan mubayyin ataupun mubayyan. Takhsis, taqyid, mubayyin, ini semua termasuk dalam litubayyina linnas. Sekaligus menjadi dalil kepada usuli yang mengatakan boleh berlaku taqyidul Quran bisunnah, takhsisul Quran bisunnah, boleh berlaku. Seperti itu. Yang ditakhidkan, yang ditakhsiskan, yang ditabiyyidkan itu adalah makna. Makna. Tidak berbangkit persoalan bahawasanya mana boleh sesuatu yang bersifat qat'i ditabiyyinkan dengan sesuatu yang bersifat zanni. Jadi hadis ini kebanyakannya zanni. Al-Quran mutawatir. Mana boleh benda yang ahad mentakhsiskan mutawatir, mentabiyyinkan, mentaqyidkan. Maka dijawab oleh ulama usul bahawasanya yang ditakhsiskan, yang ditabiyyinkan, yang ditakhiyirkan itu adalah makna Quran. Yang mutawatir itu adalah lafaz Al-Quran. Adapun makna Al-Quran adalah bersifat zanni. Apa maksud bersifat zanni? Kebanyakannya iaitu dia ada ihtimal wujuh. Walaupun tanpa menafikan sebahagian ayat Al-Quran adalah nas, maklum, seperti mana sebahagian hadis adalah nas. Tetapi kebanyakan ayat Quran
bersifat seperti yang disebutkan. Itu perbahasan berkaitan dengan usulul fiqh. Kita kembali kepada ayat ini. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kalau saya boleh baca daripada tafsir Asy-Sya'rawi, kata Al-Imam Asy-Sya'rawi, kita mengetahui bahawasanya Rasulullah menjadi muballigh, menghantar, menyampaikan mesej daripada Allah, menerangkan apakah kehendak Allah, apakah agama, apakah manhaj yang dikehendaki oleh Allah supaya manusia hidup dengannya. Dan Nabi Rasulullah telah dibantu dengan mukjizat, yang dengan mukjizat tersebut membuktikan kebenaran Rasulullah pada perkara yang dia sampaikan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang apa yang berlaku sunnatullah pada umat-umat yang sebelum Rasulullah, iaitu sunnatullah pada umat-umat yang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah setiap umat Nabi yang dihantar kepada mereka adalah Nabi itu bertutur dengan bahasa yang sama yang mereka tuturkan. Tetapi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ada beza muamalat Allah Ta'ala dengan umat yang beliau gelar sebagai umat al-istiqbal, iaitu umat-umat sebelum Nabi Muhammad, dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, ini satu poin yang selalu kita sebut dalam dakwah. Umat sebelum Rasulullah beliau gelar sebagai umat al-istiqbal. Apa maksud umat al-istiqbal? Umat yang dia hanya terima dan amal. Yang umat ini tidak ada taklif untuk dakwah kepada seluruh umat. Maka muamalat Allah dengan umat istiqbal, iaitu umat sebelum ini, dengan umat dakwah, iaitu umat Nabi Muhammad, berbeza. Iaitu umat istiqbal, mereka tidak ditaklifkan untuk menyampaikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dituntut untuk menyampaikan ataupun meneruskan legasi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyebut lagi. Jadi ini sebenarnya cantik. Ayat ini sebenarnya ada orang membangkitkan, bukan orang lah, mufassir yang lain juga membangkitkan. Sebab ada golongan yang digelar sebagai Isawiyah, golongan daripada kaum Yahudi yang ketuanya ada nama Isa bin Aban kalau tak silap, yang mereka mendakwa risalah Nabi Muhammad hanya diutuskan kepada bangsa Arab dengan menggunakan dalil-dalil ayat seperti ini. Maka dengar jawapannya yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau mengatakan, beliau menjadikan asas jawapan ada perbezaan cara Allah Ta'ala dan umat yang sebelum ini yang beliau gelar sebagai umat istiqbal. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut bahawasanya antara tanda-tanda kebesaran Allah, antara nikmat Allah, menjadikan manusia pelbagai bahasa. Maka hikmahnya adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Bahawasanya Rasul itu dihantar untuk dia bercakap dengan semua bahasa. Kerana dia bertentangan dengan hikmah. Benda itu boleh berlaku, tetapi bertentangan dengan hikmah. Hikmah Allah dalam syariat agama Islam ini, cara susunan
penyebaran agama, iaitu mula-mula Nabi itu dihantar kepada satu kaum, Nabi Muhammad. Maka hikmahnya Nabi Muhammad akan bercakap dengan dalam bahasa yang sama dituturkan oleh kaum tersebut. Jadi kaum yang pertama yang Allah pilih untuk dihantar Rasulullah ialah bangsa Arab. Maka Nabi SAW datang bertutur dengan bahasa Arab. Dan mereka inilah, iaitu bangsa Arab inilah, yang akan memindahkan agama kepada bangsa-bangsa yang lain. Sekaligus, apakah hikmah dia? Seperti mana disebut dalam tafsir Baydawi, iaitu hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan, walaupun Nabi dihantar untuk seluruh umat, ini qat'i, nas qat'i. Ayat ini tak boleh jadi dalil bahawasanya Nabi hanya dihantar kepada bangsa Arab. Satu ayat ini sebut menceritakan Nabi sebelum ini, bukan Nabi Muhammad. Nabi sebelum ini, Nabi Muhammad lain caranya. Sebab apa Nabi Muhammad lain caranya? Sebab umatnya lain caranya. Kerana umatnya akan dikadirkan untuk menyampaikan dakwah. Maka mereka lah yang akan berfungsi menterjemahkan bahasa asal Nabi Muhammad kepada bangsa lain. Nampak tak? Jadi di situ banyak ilmu yang telah yang terkandung di dalam ayat ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi apa hikmahnya seperti yang disebut dalam tafsir Al-Baydawi. Hikmahnya adalah dijadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa asas. Bahkan bahasa Arab itu dijadikan sebagai teks agama Islam. Bahasa bagi teks agama Islam adalah sesuatu yang bukan hikmah kalau Al-Quran itu diturunkan dalam pelbagai bahasa. Kerana bukan semua bahasa ataupun setiap bahasa tidak mampu menyaingi ketinggian yang ada dalam bahasa Arab. Maka tuntutan hikmahnya dijadikan apa? Dijadikan satu bahasa sebagai center. Dia menjadi teks suci ataupun bahasa suci untuk teks suci, supaya dijadikan teks rujukan. Nampak tak hikmahnya? Dijadikan teks. Contohnya undang-undang. Ada yang dia jadikan bahasa Inggeris sebagai teks undang-undang. Maknanya sama. Kalau undang-undang yang diterjemahkan mesti merujuk kepada teks tersebut. Mungkin kerana menganggap bahasa Inggeris mempunyai nilai yang tinggi, yang sesuai dijadikan sebagai bahasa asas, sebagai rujukan. Maka begitulah konsepnya di dalam penyebaran agama Islam, iaitu bahasa Arab dijadikan sebagai teks rujukan yang menjadi rujukan kepada syariat. Sebab apa? Kerana sifat yang ada di dalam bahasa Arab tersebut yang mempunyai nilai-nilai yang tinggi, yang mampu menghimpunkan makna-makna yang mendalam. Dan kata pengarang tafsir Baydawi lagi, dan hikmahnya juga tersimpan, iaitu apabila diwujudkan keadaan seperti ini, sebenarnya dia akan mencetuskan satu ledakan berilmu. Ledakan ataupun akan mewujudkan suatu gagasan berilmu. Apabila dijadikan bahasa Arab yang mempunyai nilai yang tinggi, dia sebenarnya akan mewujudkan suatu gagasan di kalangan umat Islam untuk menuntut ilmu. Supaya mereka tidak hanya selesa dengan bahasa masing-masing. Masing-masing berusaha sedaya upaya untuk memahami bahasa yang diturunkan Al-Quran dan dituturkan oleh Nabi mereka, dan disitulah akan merancakkan lagi gagasan ilmu supaya tidak lesu. Kalau Al-Quran dalam setiap bahasa ada, maka dia akan melesukan gagasan ilmu.
Maka biar jadikan satu bahasa yang bahasa itu bukan atas dasar asabiyah, tetapi bahasa itu kalau dibahaskan dari segi ilmu linguistik, maka dalam bahasa Arab itu mempunyai nilai yang sangat tinggi yang tidak ada dalam bahasa yang lain. Maka dia mencetuskan ledakan secara menyeluruh orang menuntut ilmu. Dia bukan hanya sekadar teori, dia telah pun berlaku. Maka mewujudkan bangsa-bangsa ajam yang jadi pemuka-pemuka dalam bahasa itu sendiri, seperti Sibawai, Al-Farra dan lain-lain lagi. Nampak tak? Di situ terkandung hikmah. Dengan hikmahnya meledakkan golongan yang menuntut ilmu. Dengan usaha-usaha untuk menuntut ilmu, maka mereka diberi pahala. Dan berlakulah hijrah berhijrah, musafir bermusafir. Maka mewujudkan suatu penghijrahan yang mana akan mewujudkan perkongsian pintar, saling mengambil maklumat antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, lalu merealisasikan maksud daripada firman Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Muhimmah untuk menterjemahkan itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat hikmahnya supaya syariat ini decentralize. Dia apa? Decentralizekan. Contohnya kiblat decentralizekan pada Kaabah. Tidak dikatakan kamu boleh ngadap mana-mana sebab Allah ada di mana-mana. Tak, decentralizekan, disatukan. Decentralizekan. Kalau sembahyang mesti dalam bahasa Arab. Nampak hikmah dia? Walaupun tak faham, baca Quran mesti dalam bahasa Arab, decentralizekan. Bahkan bahasa Arab itu, Al-Quran dalam bahasa Arab, dia adalah benda yang ta'abbud. Kita belajar ta'rif Al-Quran, ma yuta'abbad bitilawatihi. Orang yang baca terjemahan Quran, dia tak akan dapat pahala seperti baca Al-Quran dalam bahasa Arab. Nampak? Di situ, supaya menyebabkan semua orang akan tertumpu kepada bahasa ini, dan gagasan besar-besaran belajar bahasa Arab ini telah wujud beratus tahun. Jadi apa lagi saya sambung tadi, itu daripada kitab tafsir Jalalain, tafsir Baydawi. Maka kata Syekh Sya'rawi, Nabi dihantar kepada bangsa Arab. Apabila bangsa Arab menerima dakwah Nabi, dakwah kepada iman telah sebati dalam sanubari mereka, maka mereka ini mula berkecimpung dalam dakwah. Apa tugas mereka? Sahabat ini dipanggil Ar-Ra'iul Awal. Mereka ini adalah golongan pertama. Mereka ini adalah bulatan rantai yang pertama. Maka dengan semangat dakwah yang ada dalam diri mereka, mereka telah memindahkan makna Al-Quran. Mereka telah apa? Memindahkan makna Al-Quran. Sebenarnya beliau sebut, memang kita tak nafikan Al-Quran itu bahasanya sangat tinggi, lafaznya. Tetapi antara lafaz dengan makna, kita tak boleh nafikan maknalah yang dimaksudkan. Maknalah yang dimaksudkan. Kalau orang dia tak faham bahasa Arab, tapi dia amalkan makna, dia tak faham Quran, tapi dia amalkan makna Quran, maka itu sudah memadai untuk orang awam. Dia tidak faham bahasa Nabi, bahasa hadis, tapi amalan dia itu sebenarnya mengamalkan makna hadis, maka sudah memadai. Walaupun orang tidak mempelajari terus daripada Quran dan hadis, dia belajar fiqh contohnya. Sebenarnya fiqh itu adalah terjemahan daripada makna Al-Quran dan hadis. Kalau amalkan fiqh, sebenarnya dia sedang mengamalkan Quran dan hadis. Dia amalkan ilmu tasawuf yang tulis dalam kitab tasawuf, maka sebenarnya dia sedang mengamalkan makna Quran dan hadis. Ilmu tauhid, dia sedang mengamalkan makna Quran dan hadis. Maka sahabat menerima Al-Quran, lafaznya adalah mukjizat, dan kemudian memindahkan maknanya. Kerana isi makna Al-Quran itu adalah hujah. Adalah hujah. Beliau menyebut lagi, Al-Quran ini adalah hujah untuk memimpin gerakan kehidupan manusia. Isi Al-Quran, bukan lafaz Al-Quran, isilah. Isi Al-Quran lah yang memimpin
menuntun gerakan kehidupan manusia. Dan beliau menghujah lagi, pergerakan kehidupan manusia ini tidak berbeza. Bangsa macam mana pun secara umumnya sama saja. Makan, minum, tidur bersama, berkeluarga, memerintah, berniaga. Pergerakan kehidupan manusia itu sebenarnya sama. Sama. Beliau menyebut lagi bahawasanya seperti mana satu tamadun mengambil ilmu daripada tamadun yang lain dengan cara menterjemahkan kepada bahasa yang dituturkan. Nampak tak? Jadi isunya bukan lafaz semata-mata, tetapi isunya makna. Sebab itu, kaedah penstrukturan ilmu dalam syariat ada yang dikelaskan sebagai ilmu fardu kifayah. Apabila dia adalah ilmu fardu kifayah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din, maka wajib ada sekelompok, segolongan manusia yang dia pandai bahasa Arab, itu wajib. Supaya mereka ini jadi perantara kepada orang awam untuk sampaikan makna Quran. Yang wajib ialah kita amalkan makna Quran itu dalam kehidupan kita. Maka proses penterjemahan ilmu yang diambil daripada satu tamadun ke satu tamadun yang lain biasa. Mengambil daripada tamadun Greek, Yunani, diambil ilmu-ilmu diterjemahkan dalam bahasa Arab, biasa. Tamadun India diterjemah bahasa Melayu, tamadun Eropah mungkin diterjemah. Jadi maksudnya apa? Yang penting itu terjemahan yang betul. Makna yang betul difahami daripada teks suci yang asal. Maka begitulah juga dalam inilah proses penyebaran ilmu yang telah berlaku. Beliau menyatakan lagi, li'annal mas'alati fi jauhariha mas'alatu ma'ani. Masalah yang paling fundamental, masalah yang paling asas adalah makna. Maka makna ini dia tidak berubah daripada satu keadaan daripada keadaan yang lain. Maka Quran sebenarnya dia menyimpan ilmu yang diluahkan dalam bentuk lafaz. Yang ilmu ataupun cara hidup yang ada dalam Al-Quran sesuai untuk semua lapisan manusia, dan dia diturunkan dengan dalam bahasa Arab. Sebab apa? Tadi dah sebut. Sebab bahasa Arab ini mempunyai suatu tingkatan yang amat tinggi yang tidak ada dalam bahasa-bahasa yang lain. Maka menjadi tanggungjawab umat yang menerima Al-Quran tersebut dalam bahasa mereka untuk menyampaikan kepada umat-umat yang lain ataupun masyarakat yang lain. Maka beliau mengatakan, cuba kita tengok bagaimana Islam telah tersebar. Islam telah tersebar dengan ma'ani Al-Quran dan hadis yang telah dipamerkan dalam bentuk qudwah salihah. Bukan hanya dengan pedang, tetapi dengan al-qudwatus salihah. Maka umat Arab yang telah masuk, mereka telah menunjukkan makna Al-Quran. Sebab itu mereka ini digelar sebagai Quran yang apa? Mereka digelar sebagai Quran yang bergerak. Nampak? Rasulullah digelar Quran bergerak, mereka pun Quran bergerak. Jadi kehidupan mereka adalah terjemahan kepada Al-Quran. Sebab itu kita lihat itulah proses pembelajaran di tanah Melayu. Walaupun masyarakat tak pandai bahasa Arab, tak pandai Al-Quran, maknanya makna Al-Quran, tetapi ilmu Al-Quran dipelajari.
Bila belajar ilmu fiqh, belajar ilmu Quran. Bila belajar ilmu hadis, belajar ilmu Quran. Ilmu tasawuf, belajar ilmu Al-Quran. Maka adalah dusta orang yang mengatakan bahawasanya orang yang belajar ilmu ini sebenarnya tak ambil daripada Quran hadis. Bahkan ilmu itu adalah intisari yang telah dimudahkan oleh ulama daripada Al-Quran, Al-Quranul Karim. Mana lafaz Al-Quran itu ada mukjizatnya, makna Al-Quran juga ada mukjizatnya. Bahkan mukjizat makna Al-Quran itu lebih besar daripada mukjizat lafaz Al-Quran. Itu yang diistilahkan sebagai al-i'jazul ilmi. Kerana maksud sebenarnya ialah makna, lafaz adalah perantaraan. Tapi Al-Quran dia hebat. Bukan hanya makna yang diambil berat, tapi lafaz itu adalah lafaz yang penuh luar biasa sehingga menarik perhatian yang mencengangkan orang yang mendengarnya walaupun dia memeluk agama Islam, bagi mereka yang memahami bahasa Arab. Maksudnya apa? Mukjizat Al-Quran lafaznya itu mencengangkan orang Arab yang faham bahasa Arab. Maknanya mencengangkan orang yang tak faham bahasa Arab bila dia baca terjemahan Al-Quran, bila dia dapati isi Al-Quran. Dan benda ini bukan teori, dia adalah merupakan reality. Dan kata Syekh Mutawalli Sya'rawi lagi, Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk diambil peringatan. Adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan? Maka begitulah kita mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala telah memudahkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Apa maksud Quran dimudahkan bahasa Arab? Walaupun kita ni ajam, walaupun darabu pun tak erti, tapi dia boleh hafal sebiji Al-Quran. Itu yang dimaksudkan memudahkan Al-Quran daripada segi lafaz. Kemudian Allah Ta'ala telah memudahkan Al-Quran dalam bentuk apa? Memudahkan umat yang mana diturunkan Al-Quran kepada mereka menjadi umat yang menyampaikan Al-Quran tersebut. Kerana maksud daripada Al-Quran memang tujuannya untuk disampaikan kepada orang lain. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan sebagai apa? Sebagai Al-Quran ini sebagai perantaraan untuk menyampaikan dakwah kepada orang lain. Kemudian beliau sebut lagi, tabligh ni ataupun dakwah ini perantaraannya adalah cakap, kalam. Menyampaikan ni perantaraannya adalah cakap. Dan yang kedua, kalau cakap saja tak madai, kena ada telinga dengar. Cakap, tapi mesti ada telinga yang terima. Mulut yang cakap, telinga yang terima. Mula-mula kena cakap, dan kemudian perlukan telinga. Dan telinga yang akan menerima percakapan tersebut adalah telinga yang tahu, yang faham maksud-maksud daripada lafaz yang disampaikan. Supaya telinga yang mendengar, bila dia faham, dia boleh mengaplikasikan apa yang dia dengar dalam kehidupannya, menjadikannya sebagai jalan kehidupannya. Dan beliau menyebut bahawasanya, beliau nak terangkan sikit tentang sejarah linguistik. Dia macam ilmu sejarah linguistik lah, ilmu bahasa. Satu kaedah yang beliau bawa bahawasanya annal lughata bintus sama'. Bahasa ini adalah lahir daripada dengar ataupun bercakap, puncanya dengar. Kalau tak boleh dengar, tak boleh cakap. Kalau boleh cakap, hasilnya daripada dengar. Itu perkataannya, annal lughata bintus sama'. Setiap orang hanya akan bertutur dengan bahasa yang dia dengar, yang ada dalam persekitarannya.
ataupun kita panggil bahasa ibunda. Kemudian beliau menyatakan lagi, kalau kita telusuri sejarah bahasa, maka kita akan sampai kepada akar bahasa, yang mana sebenarnya inilah punca kuasa kepada bahasa, semua bahasa. Siapakah punca asal bahasa ini? Kalau orang belajar linguistik, mungkin dia tak jumpa lah. Orang Islam, ini selalu kita sebut bahawasanya kita dalam Al-Quran tahu asal semua bahasa daripada mana, dia punya akar dia, DNA dia kembali kepada mana. Mungkin pakar linguistik masih lagi tercari-cari. Kita dah ada jawapan dalam Al-Quran. Jawapannya daripada Nabi Adam. Bas. Pakar arkeologi ataupun pakar DNA masih mencari siapakah manusia pertama. Kita tak perlu nak cari, tak perlu nak buat kajian lapangan, tak perlu. Manusia pertama Nabi Adam. Ini ilmu Al-Quran. Tapi ada orang dia tak puas hati lagi. Dia nak yang dibukti dengan saintifik. Dia nak yang profesor kepala botak tu keluar daripada mulut dia apa fakta, barulah dia gelar fakta. Sedangkan fakta Quran adalah fakta yang sebenar. Asal daripada manusia adalah Nabi Adam, bas. Dia tak puas hati, nak cari juga ada tak mana-mana profesor kepala botak yang bagi tahu fakta. Selagi itu tidak dipanggil fakta. Nak kajian saintifik katanya. Habis Quran ini bukan saintifik. Quran ini datang daripada pencipta sains itu sendiri. Begitu juga susur galur bagi bahasa. Susur galur bagi bahasa adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam, buktinya Allah Ta'ala berfirman, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Ta'ala telah mengajar Nabi Adam semua bahasa, semua nama bagi semua benda dalam pelbagai bahasa. Daripada sini ada satu perbahasan dalam usulul fiqh. Perbahasannya adalah, adakah bahasa ini tauqifiyah ataupun istilahiyah. Ada khilaf dalam Jam'ul Jawami, ada bahaskan adakah bahasa ini tauqifiyah ataupun istilahiyah. Tauqifiyah, bahasa adalah tauqifiyah. Itu yang ditarjihkan dalam Jam'ul Jawami. Tauqifiyah, apa maksud bahasa ni tauqifiyah? Linguistik ni, bahasa ni adalah tauqifiyah, maksudnya diajar oleh Allah. Dia bukan manusia reka-reka, tak. Dia punya akar bahasa adalah tauqifiyah, tanpa menafikan pecahan-pecahan perkataan-perkataan itu dia adalah istilahiyah ataupun wad'iyah. Tetapi punca asal bagi bahasa adalah tauqifiyah, kemudian dikiaskan, dikembangkan, maka sebahagian adalah tauqifiyah, sebahagian adalah wad'iyah. Maka betullah perkataan yang mengatakan bahasa itu adalah tauqifiyah. Maka di sini Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Nampak? Liyubayyina lahum. Ustaz Sofian sebut ibarat tu, Jam'ul Jawami' minal alqaf. Ibarat Jam'ul Jawami'. Okey. Apakah hikmah? Habis. Jadi jawapan yang diberikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi itu sebenarnya jawapan yang cantik untuk menjelaskan iskal ataupun syubhat yang cuba ditimbulkan daripada ayat ini, bahawasanya ayat ini menunjukkan Rasulullah hanya dihantar kepada bangsa Arab sahaja. Sekarang ini kita lihat pula apakah hikmah diturunkan ataupun dihantar Nabi dengan bertutur dengan bahasa yang sama yang diucapkan oleh kaumnya. Dalam Al-Quran sendiri telah sebut liyubayyina lahum. Itu hikmah dia. Dalam tafsir Jalalain, liyufahimahum ma atah bihi. Supaya apa? Supaya Rasul itu boleh fahamkan, Rasul itu boleh terangkan sampai faham
Sebab itu kita tak boleh nafikan kepentingan bayan, kepentingan khutbah. Inna minal kalami la sihran. Tak boleh nafikan. Dakwah ini kita tak boleh nafikan bergerak dengan cakap. Bukan diam je, cakap pun ada juga dia punya perantaraannya. Quran kan cakap, hadis pun cakap juga. Jadi kita tak boleh nafikan total tak perlu kepada cakap. Tak, cakap perlu, kan? Quran adalah percakapan, hadis juga adalah percakapan. Memperbaiki percakapan juga perlu. Sebab apa? Tengok di sini. Di sini kita apa ni? Lughah. Bilisani. Lisan ni terjemahannya adalah lughah. Dalam jalan telah tafsirkan bilisani qaumi, maksudnya lughah bahasa. Dia bahasa ni dia sebagai wacana. Bahasa ni sebagai wahana ataupun alat yang menghubungkan, komunikasi. Wahana, komunikasi. Alat untuk komunikasi antara dua pihak. Antara apa? Antara dua pihak, alat komunikasi. Quran mengatakan, Quran kata dengan bahasa supaya mereka faham. Maksudnya faham itu dengan bahasa. Mestilah guna bahasa yang boleh faham. Nampak tak? Illa bilisani qaumihi liyubayinu. Faedah daripada bahasa adalah faham. Faedah daripada bahasa faham. Jadi bahasa ni adalah alat komunikasi ataupun pertuturan. Kalau kita kecilkan lagi, maknanya pertuturan. Dia adalah alat komunikasi. Wallahu a'lam. Dia adalah alat komunikasi antara dua orang. Illa bilisani qaumihi liyubayyina. Jadi liyubayyina adalah hikmah, maslahat, illat daripada bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kita dapat mempelajari antara dua ma'lul dengan illah ini, bahawasanya kepentingan lughah untuk faham, kepentingan interaksi untuk memahamkan. Kegagalan komunikasi akan menyebabkan kegagalan kefahaman. Itu pun kita boleh terbitkan. Kegagalan komunikasi akan menyebabkan kegagalan kefahaman. Maka Allah Ta'ala telah berikan kepada Nabi jawami'ul kalim. Allah berikan kepada Nabi menjadi orang yang afsahul Arab, afsahu man nataqa bilughatid dad. Ini semua ada faedah-faedah yang penting, yang kalau kita sebut secara umum pun ada faedahnya dari segi ilmiahnya. Kita sebut secara khusus dari segi agamanya juga mempunyai faedah yang besar. Peranan lughah dan juga faham, lughah dan bayan, lughah dan faham, lughah dan bayan. Illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Untuk Nabi itu, Rasul itu jelaskan. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Esok kita akan baca firman Allah Subhanahu wa taala, fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Wa huwal azizul hakim. Wallahu a'lam bis-shawab. Ilaihi al-marji'u wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu. دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا ربي متعني بسر حروفه. ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. سهل علي حفظه ثم درسه. بجاه النبي والآل والصحابة. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.